Okey, so Assalamualaikum. Kita mula perbincangan kita pada hari ini. So kita teruskan soalan negeri Melaka ni . Soalan negeri Melaka, soalan nombor 9. So dia bagi soalan nombor 9, Raja 9 menunjukkan dua situasi memanggang 500 gram daging. So daging kat sini kalau kita tengok situasi yang pertama dengan situasi yang kedua, okey. Daging situasi yang pertama, daging ni kecil dah. Okey, manakala situasi B ni daging dia besar. Maknanya kalau dia nak relate dengan kadar tindak balas, maka faktornya adalah faktor saiz. Faktor saiz. Jadi dalam situasi manakah daging akan masak dengan lebih cepat dan nyatakan faktornya. Okey, so cikgu rasa tak ada masalah lah sini. Soalan simple saja. So kalau dia tanya kat sini situasi manakah, jawapannya adalah situasi A. Okey, jadi jawablah. Okey, yang pertama situasi A. So kemudian nyatakan faktornya adalah faktor saiz lah. Faktor saiz Saiz apa? Saiz daging. Okey, faktor saiz daging. So kita pergi kepada soalan seterusnya. Okey, soalan seterusnya. Okey, soalan B. Jadual 9 menunjukkan maklumat tentang bahan tindak balas dan suhu yang digunakan dalam 3 eksperimen untuk mengkaji faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas. Jadi tindak balas di antara kalsium karbonat dan asid hidroklorik menghasilkan gas X yang dapat mengeruhkan air kapur. Okey, ni tak ada masalah sebab kita tahu dah lah kalsium karbonat kalau react dengan asid hasilnya adalah gas X. Gas X ini adalah gas karbon dioksida. Okey, so kita tengok dia punya jadual. So jadual ni dia bagi ketulan kalsium karbonat. So yang ni ketulan, yang ni ketulan, yang ni ketulan. So bukan faktor saiz bukan faktor saiz. Kemudian dibagi asid, hidroklorik, asid sama, kepekatan 0.5, yang kat sini pula 1. Maknanya kalau kita tengok faktor ni, kalau kita banding antara 1 okey dengan 2, faktornya adalah faktor suhu. Kalau 1 dan 2, faktor dia suhu. Jadi kalau kita ambil kalau suhu yang sama, iaitu faktor 2 dan 3, okey, faktor 2 dengan 3 suhu sama tetapi kepekatan berbeza. Faktor 2 dengan 3 itu adalah faktor kepekatan. Okey, faktor kepekatan. Sebelum lain, okey, baru tubik. Okey. So kemudian jadual ini juga memberitahu kat kita masa untuk mengumpul 50 cm padu. Okey, 50 cm padu gas karbon dioksida. Jadi set 1 50, set 2 30, set 2 30, set 3 20. Okey, so soalan dia, apakah maksud dengan kadar tindak balas dan nyatakan. Okey, nyatakan nama gas yang terhasil. Bila dikata apakah maksud kadar tindak balas, okey, soalan ni umum. Bukan kata berdasarkan kepada soalan. Jadi bila soalan ini umum, maka kita jawab secara umum lah. Iaitu perubahan apa dia perubahan ni? Iaitu kadar tindak balas ialah perubahan apa dia kat situ? Perubahan kuantiti bahan tindak balas per unit masa. Sebab dia apa dia? Dia umum di sini. Dia umum. Perubahan kuantiti bahan tindak balas per unit masa.
So, ni markah yang pertama. Markah yang kedua, dia suruh awak nyatakan nama gas X. Jadi bila nak nama gas X ialah gas karbon dioksida. Itu markah yang kedua. So soalan seterusnya, soalan nombor 2. So dia kata tulis persamaan kimia, maka kita boleh tulis persamaan kimia. Persamaan kimia dia HCl dengan kalsium karbonat menghasilkan kalsium klorida, gas karbon dioksida dengan air. So balance letak 2 depan HCl. Soalan seterusnya, dia kata apa dia lagi? Dia kata hitung isi padu maksimum gas karbon dioksida. Dia suruh cari V gas karbon dioksida ni berapa? Bagi eksperimen 1. Eksperimen 1. Apa maklumat yang diberi dalam eksperimen 1? Dia beri adalah ketulan kalsium karbonat berlebihan. Dia bagi V30N sama dengan 0.5 untuk asid hidroklorik. Jadi asid hidroklorik dia bagi V sama dengan 30, M sama dengan 0.5. 0.5. Boleh situ Jadi ratio kata daripada persamaan ratio kata 2 ratio kata 2:1. Jadi info dia bagi kat sini adalah V30 N 0.5, maka kita cari bilangan mol N adalah sama dengan MV per 1000, 0.5 kali dengan 30 bagi dengan 1000. So dapat berapa sini? Bila kita kira dapat 0.015 mol. Bila dia dapat bilangan mol, maka kita carilah bilangan mol untuk gas karbon dioksida berapa. Jadi ratio kata 2:1. So, bilangan mol gas karbon dioksida mestilah separuh daripada 0.015. Jadi, separuh dia adalah 0.0075 mol. Dia dapat bilangan mol, maka kita boleh carilah V bagi CO2 iaitu sama dengan 0.0075 darablah dengan isi padu molar yang diberi iaitu 24. So darab 2 tu akan dapat 0.18 desimeter padu. Mana markah 5 dia bagi kat sini? Persamaan kimia, betul formula kimia bagi bahan, betul formula kimia bagi hasil, boleh 1 markah. Markah yang kedua pada seimbang. Markah yang ketiga, cari bilangan mol. Markah yang keempat, dapat bilangan mol untuk gas karbon dioksida. Markah yang kelima adalah kita mengira isi padu gas karbon dioksida. So kita pergi kepada soalan seterusnya. Siapa dia bawa telefon comel? Tolong snap dia tak gambar. Snap gambar ni. Gambar nampak. Gambar nampak semua, nampak. Oh ya, nampak. Fokus kepada next screen.
laptop cikgu tak apa. Tak ada pun tak apa nak tunjuk tu je. Nampak laptop cikgu. Nampak orang dua orang ni. Okey, ambil gambar jauh tak apa. Nampak juga. Sekali dengan skrin Okey. Lepas tu daripada depan ambil semua. Hari ngelah ni. Okey, so kita pergi kepada soalan yang ketiga. Dah. Pergi kepada soalan yang ketiga. Soalan yang ketiga, hitung kadar tindak balas purata bagi eksperimen 2. So kadar tindak balas purata bagi eksperimen 2, kita nak eksperimen 2, masa dia adalah 30. Okey, isi padu dia adalah 50. Okey, jadi bila kita nak cari kadar tindak balas purata kat sini, kadar tindak balas purata adalah sama dengan 50 bahagi dengan 30. Jadi dapatlah 1.07 cm padu S tolak 1. Banding kadar ni tindak balas ni ada masalah tak? Tak ada. Boleh cerai dengan molek, cikgu rasa tak ada masalah kan? Sebab kita dah bincang banyak dah soalan ni, betul tak? Okey. So cikgu rasa cikgu skip yang ni. Pergi kepada soalan nombor 10. Okey. Jadual 10.1 menunjukkan maklumat tentang larutan P dan larutan Q dengan kepekatan sama. Hak ni pun cikgu rasa macam kita dah jumpa dah, tapi situasi berbeza dah. Tapi nilai pH berbeza. Okey, yang ni nilai pH dia kurang daripada 7, yang ni nilai pH juga kurang daripada 7. Dua-dua kurang daripada 7, cuma tak sama je. Lepas tu bertindak balas dengan kupron 2 oksida menghasilkan kupron 2 nitrat. Kalau dia ada nitrat kat sini, maka kita tahulah bahawasanya asid P ni adalah asid nitrik. Sebab kita dapat kupron 2 nitrat. Q pula bertindak balas dengan larutan natrium hidroksida menghasilkan natrium etanoat. Bila dia kata menghasilkan natrium etanoat, maka kita tahulah asid Q ni adalah asid etanoat, iaitu formula CH3COOH. Okey, boleh? Okey. So kita pergi kepada soalan. Soalan dia berdasarkan jadual 10.1. Okey, nyatakan nama bagi larutan P dan larutan Q. Okey, jadi dia nak gapo situ, dia nak nama. Jadi nama bagi larutan P adalah asid nitrik. Dan nama bagi Q adalah asid etanoik. Okey, selesai. Kemudian larutan manakah menunjukkan nilai pH yang lebih tinggi? Okey, jadi nilai pH yang lebih tinggi, pH lebih tinggi dalam larutan Q. Tu bila jawab esei ni, cikgu tunjuk tu sebenarnya nak suruh jawab esei lagu tu lah. pH lebih tinggi dalam larutan Q. Terangkan jawapan anda. Kenapa pH lebih tinggi dalam larutan Q? Jadi ni disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh asid lemah dengan asid kuat. Okey, boleh. Jadi kita boleh kata apa dia? Asid P adalah asid kuat yang mengion lengkap dalam air menghasilkan kepekatan ion H+ yang tinggi. Lepas tu kita tulis asid Q pula.
asid Q adalah asid lemah yang mengion separa dalam air menghasilkan kepekatan ion H+ yang rendah. Lepas tu buat kesimpulan. Sebab kita royak apa dia? pH tu. pH lebih tinggi dalam larutan Q tu. Jadi kita nak royak kenapa? Terangkan mana kenapa. Jadi bila kita royak pasal jenis asid P, asid Q, maka kita royak pasal nilai pH pula. Iaitu semakin tinggi kepekatan ion H+, maka semakin rendah nilai pH. Okey. Jadi perkaitan dia. Jadi sebab tu kita pilih larutan Q. pH dia lebih tinggi. Sebab apa? Sebab kepekatan ion H+ dia lebih rendah. Okey, boleh situ? Dah So kita pergi kepada soalan seterusnya, soalan B. Rajah 10.2 menunjukkan susunan radas yang digunakan dalam proses pentitratan asid dan alkali. Dia letak asid sulfurik masuk dalam kita tahu dan ini warnanya adalah merah jambu. Okay, bila dia titratekan asid sulfurik, maka warna merah jambu bertukar menjadi tidak berwarna. Okey. Nyatakan jenis tindak balas yang berlaku dalam kelalang kod. Jadi jenis tindak balasnya adalah tindak balas penetralan. Jadi bila kita nak jawab, kita tulislah. Okey, jenis, sebab ni soalan esei. Tindak balas ialah tindak balas penetralan. Kemudian dikata tulis persamaan kimia. Ni markah yang pertama. Markah yang kedua dikata tulis persamaan kimia. So persamaan kimia kata H2SO4 react dengan Co. Maka hasilnya adalah K2SO4 plus H2O. Balance. Letak 2. Okey, dah Okey. Soalan yang ketiga, dia suruh hitung kemularan asid sulfurik jika takak akhir penetralan adalah 10. Maknanya V untuk H2SO4 adalah 10. Okey, boleh. Jadi bila kita nak hitung kemularan, maka apa yang perlu kita buat kat sini adalah kita tulis balik persamaan kimia. H2SO4 tambah dengan KOH, hasilnya adalah K2SO4 plus 2H2O. Ratio kata 1:2:1:2. Kita pun tulis apa info kita dapat kat sini. V sama dengan 10. M tak tahu berapa. M dia suruh hitung. Okey, kalium hidroksida pula V adalah sama dengan 20. M adalah sama dengan 0.5. Oleh kerana ni soalan esei ataupun soalan struktur, maka kita kena kira. Okey, kalau tidak cikgu nak tunjuk nak darab bodoh gitu je. Tapi kita kena kira. Kira guna formula apa dia? MA VA per MB VB sama dengan A per B. Okey, so mana A dia? Ni A. Ni B. Ni A. Ni A. Ni B. Ni B. Okey.
Jadi kita pun masuk nilai dia. Okey, 10 MA bagi dengan 0.5 kali 20 sama dengan 1/2. Jadi kita darab silang MA adalah sama dengan 0.5 kali 20 bagi dengan 2 kali 2 kali dengan 10. Jadi dapat berapa situ? Dapat 0.5 juga mol per desimeter padu. Okey. Dah? Okey, dah sini? Kesal dah? Dah So kita pergi kepada soalan seterusnya, soalan C. Jadual 10.3 menunjukkan susunan radas bagi 2 set eksperimen untuk mengkaji kekondisian elektrik dan satu sifat asid apabila hidrogen klorida dilarutkan dalam pelarut X dan juga pelarut Y. So kita pun tengok kat sini. Dalam pelarut X, dalam pelarut Y, X ni momentum maknanya boleh conduct electricity. Boleh conduct electricity ni maknanya ada ion-ion yang bergerak bebas. Bila kita kata ada ion-ion bergerak bebas, maknanya HCl ni dia mengion lah. Mengion. Betul tak? Barulah ada ion. Dia mengion. Jadi bila dia mengion, maka kita tahulah di sini pelarut X ini adalah air. Sebab kita tahu apa dia? Kita tahu HCl ni asid mengion dalam air. Air dia akan menghasilkan ion H+. Jadi bila ada ion H+, ada sifat-sifat asid lah. Okey, dan juga bila ada ion-ion yang bergerak bebas, dia boleh conduct electricity. Lepas tu yang kedua, yang kita nampak yang kedua, ni mentol tak menyala. Mentol tak menyala maknanya tak adalah ion yang bergerak bebas. Maknanya HCl ini kekal lah dalam keadaan molekul. Kalau HCl ni kekal dalam keadaan molekul, maka kita tahu bahawasanya pelarut Y ini adalah pelarut organik. Di mana pelarut organik ni contoh kita dah jumpa dah dalam soalan hari tu, iaitu contoh propanon. Ni pelarut organik. Contoh lagi metil, benzina. Tu contoh pelarut organik. Tu yang kita dapat daripada soalan. Jadi bila kita tengok soalan, dapatkan dulu maklumat dia. Dah Kemudian kalau kita tengok soalan eksperimen yang kedua, HCl. Dalam pelarut X, nampak dah ada gelembung gas. Di sini menunjukkan ada gelembung gas. Bila ada gelembung gas, maknanya ada tindak balas. Bila ada tindak balas, maknanya ada sifat asid. Apa sifat asid? Bertindak balas dengan logam karbonat menghasilkan gas karbon dioksida. Maknanya dalam pelarut X kita tahu dah air, maknanya HCl dalam pelarut X ini mengion menghasilkan ion H+. Sebab itulah ada sifat asid. Tetapi dalam pelarut Y nampak tak tidak ada gelembung gas. Bila tak ada gelembung gas, maknanya tak ada tindak balas. Bila tak ada tindak balas, maknanya tak ada sifat asid.
Maknanya kita letak kalsium karbonat, dia tak boleh nak react. Maknanya tak ada lah sifat asid. Maknanya bila tak ada sifat asid, HCl dalam pelarut Y ni kekal dalam keadaan molekul. Boleh faham situ? Okay, boleh nak eh? So kita pergi kepada soalan dia. Dah selesai ni. Dah Okay. Soalan dia. Cadangkan pelarut X dengan pelarut Y. So terangkan perbezaan ni. Terang ni. Soalan dia terangkan perbezaan dalam kedua-dua eksperimen ini. Terangkan perbezaan dia. Boleh? Jadi kat sini, awak nak buat dalam jadual ataupun tidak? Buat dalam jadual. Kalau nak buat dalam jadual, kita pun ambil pembaris lah. Kita pun garis. Di jadual ni tak ada gapo ni. Kita nak kata gapo kat sini. Set 1 dah. Dia kata gapo dia tu? Terangkan pemerhatian dalam kedua-dua set eksperimen. Kedua-dua set eksperimen. Kita ambil set 1 dulu. So kita ambil HCl dalam pelarut X. Kat sini HCl dalam pelarut Y. Ini untuk set 1. Lepas tu nak tulis ke apa ni? Yang pertama, kita royak dulu. Cikgu ubah skema dia boleh tak? Tak perlu buat mentor menyala ni. HCl. Sekejap ya. Cikgu nak ubah skema dia ni. Kita kata boleh mengkonduksikan arus elektrik. Kat sini pula tidak boleh mengkonduksi arus elektrik. Tadi kita buat dulu hak ni kan. Pelarut X adalah air. Pelarut Y ni contoh pelarut Y. Kita buatlah contohnya propanon. Metil benzina pun boleh. Lepas tu yang kedua. Bila dia kata terang, maknanya apa boleh. Apa boleh. Maka kita pun buatlah HCl mengayon dalam air menghasilkan ion H+. So yang ketiga,
kehadiran ion-ion yang bergerak bebas membolehkan HCl membolehkan mentol menyala. Okey. Untuk pelarut Y pula, yang kedua ni kita kata HCl tidak atau tidak mengion, ataupun kalau kita tak guna perkataan tidak mengion, kita kata kekal dalam keadaan molekul. Okay. Lepas tu, yang ketiga, tiada ion-ion yang bergerak bebas menyebabkan mentol tidak menyala. Okey. Lepas tu benda yang sama kita buat untuk set 2 pula. Okey, set 2 tu kita ambil mana set 2 tu? Set 2 kita ambil, kita masuk dengan kalsium, dalam kalsium karbonat dah. Okey, susah dah ni. Cikgu rasa benda simple saja ni dah nak terai tu. Okey dah. Yang pertama, masih lagi di bawah kolom yang sama tu. Okey, yang pertama, kita boleh kata yang pertama, HCl bertindak balas dengan kalsium karbonat. Yang kedua, set 2, HCl tidak bertindak dengan kalsium karbonat. Jadi, sama dengan ataslah HCl dalam air, kalau kita nak buat itulah, dalam air mengion menghasilkan ion H+. Kalau di sini HCl dalam propanon contohnya hadir sebagai molekul. Okey. Yang ketiga, kita boleh kata ada ion H+, ada sifat asid. Yang ni pula, yang ketiga, tiada ion H+, maka tiada sifat-sifat asid. Okey. Okey dah. So, kita ada 8 markah kat situ.
Garis belakang? Boleh? Boleh So kita pergi kepada soalan seterusnya, soalan nombor 11. Sekumpulan pelajar telah menjalankan eksperimen untuk mengkaji pemindahan elektron pada suatu jarak dalam tindak balas redox. So apakah yang dimaksudkan dengan tindak balas redox? Okey. Yang dimaksudkan dengan tindak balas redox ni dia bagi kat sini umum kan? Umum. Okey, umum. Dia tidak kata berdasarkan kepada eksperimen apa-apa, maka kita jawab secara umum lah. Secara umum, apa maksud tindak balas redox? Tindak balas redox adalah tindak balas kimia yang melibatkan pengoksidaan dan penurunan yang berlaku serentak. Berlaku secara serentak. Banyak dia buat perkataan tu supaya ringkas jadi. Tindak balas kimia yang melibatkan pengoksidaan dan penurunan berlaku serentak. Okey, boleh? Dan rajas 11 Poin 1 menunjukkan senarai radas dan bahan yang diperlukan oleh pelajar. Kemudian, lukis 1 rajah berlabel untuk menunjukkan susunan radas bagi menjalankan eksperimen itu. Rajah hendaklah menggunakan radas dan bahan yang diberikan. So, dalam rajah itu lukis juga anak panah untuk menunjukkan arah pengaliran elektron. Seterusnya tulis setengah persamaan. Markah 5 je, nak banyak dah. Okey, so bila kita lukis, lukislah. Tak ada space lain, kita lukis kat sini contoh. Okay, lukis tube U. Awak ada pembaris kan? Kita letak pembaris. Garis. Okey. Lepas tu garis. Kita ambil pembaris garis. Nak lukis tube U ni. Garis. Ni dia punya elektrod garis. Ni elektrod garis. Ni elektrod garis. Ni elektrod garis. Lepas tu selesai. Kalau nak buat pula, buat gini pula. Okey, garis. Garis. Lepas tu garis. Lepas tu garis. Senang ni. Lepas tu ambil atas ni. Garis, 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 garis. Lepas tu turun bawah ni. Garis, 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 garis. Lepas tu turun bawah ni. Garis, garis. Lepas tu kat bawah ni. Garis juga. Selesai. Sipir pembaris. Kita pun buat ni. Ni gabus. Ni mulut dia. Ni mulut dia. Lepas tu ni sambung kepada galvanometer. Lepas tu kita pun nak buat tube U, letak tengah. Lepas tu gitu. Lepas tu ambil sini, letak tengah juga. Okey. Jadi barulah buat broken line. Okey. Ni gapa? Tulis sini. Contohnya kita letak air bromid. Kat sini kita letak larutan kalium iodida.
Sini kita letak apa? H2SO4. Ni elektron apa? Dua-dua ni adalah karbon. Okey, lengkaplah. TUU ada, wayar penyambung ada, galvanometer ada, elektron karbon ada, K-ibromin ada, lautan kalium iodida ada, asid sulfik pun ada. So letak diagram kita tu. Kita lukis diagram ni, susah ke, senang ke, dia dua markah je. Dia bagi markah kat mana? Diagram berfungsi, lepas tu awak label. Dua markah. So, ni 5 markah ni mana pula? Adalah soalan dia tanya awak tu. Dia lukis anak panah, lepas tu seterusnya tulis dengan persamaan peroksidaan, dengan persamaan penurunan. Okey, boleh ni? Okey, so macam mana kita nak buat bila kita tengok TUU lagu ni? So ingat cikgu kata, iodida ni kan, ni iodida. Sorry ni. Iodida situ. Okey. Iodida ni I minus. Bila I minus, lepas tindak balas dia akan jadi I2. Tolak, buat mari ke sebelah kanan, jadi tambah E. Balance, tak dua. Itu yang berlaku. Lepas tu, bila ion iodida lepas elektron, maka karbon akan jadi terminal negatif. Karbon di sebelah I bromin jadi terminal positif. Maka elektron yang dilepaskan oleh ion iodida mengalir melalui litar luar ke elektron karbon di dalam I bromin. Jadi bila dia sampai ke dalam I bromin, maka I bromin ni formulanya adalah Br2. Jadi Br2 tu molekul bromin akan menerima 2 elektron membentuk ion bromida. Okey, itu yang berlaku. Okey, lepas tu dia nak tahu tindak balas pengoksidaan, tindak balas penurunan. Bila lepas elektron, maka ini kita panggil setengah. Setengah persamaan pengoksidaan. Yang ni pula setengah persamaan penurunan. Okey, penurunan. Okey. Markah dia pada diagram 1 tambah 1, 2. Lukis gambar rajah ni, markah yang kedua. Markah yang ketiga. Persamaan, markah yang keempat. Persamaan ni markah yang kelima. Kedekut ni, soalan ni kedekut. Okey, 5 markah. Sepatutnya setengah persamaan tu ada seimbang kan? Bila seimbang sepatutnya dia bagi 2-2. Tapi ni dia bagi so-so, tak apalah. Okey, dah selesai. Dah Dah. Okey, so kita pergi kepada soalan seterusnya. Pelajar 11.2 menunjukkan pemerhatian bagi tindak balas antara logam X dan 2 larutan garam yang berbeza. Okey, larutan X dan 2 larutan garam yang berbeza. Jadual 11.2. Okey. Lepas tu dia kata nilai elektron piawai berdasarkan ni. Apa dia ni? Ni. Soalan dia kata apa dia? Dia kata kat sini soalan dia kata logam X ni. Okay, logam X ni kita masuk dalam 2 larutan berbeza. Jadi bila X ni masuk dalam kuprum ada enapan, maknanya kat sini ada tindak balas. Bila ada tindak balas, maknanya X ini lebih elektropositif lah. Berbanding Cu. That's why lah X boleh menyesarkan kuprum daripada larutan kuprum 2 sulfat. Bila logam X masuk dalam zinc sulfat, okey, tak ada perubahan, maknanya kat sini tak ada tindak balas. Kenapa tak ada tindak balas? Kerana X ini, okey, kurang elektropositif.
positif berbanding zinc. Okay. Kalau kita relate dengan persamaan, persamaan apa tu siri elektrokimia kita buat kemarin, tu kita ada kalium, kalsium, natrium, magnesium, aluminium, zinc, ferrum, stannum, plumbum, hidrogen, cuprum. Maknanya kalau kita ada cuprum kat sini, ni cuprum. Okay, sorry. Lepas cuprum ni kita ada lagi tak? Kita ada argentum dengan aurum lah. Okay, jadi di sini kalau kita tengok, okay, logam X lah ni. Di atas ni, sekejap gana ni. X ni di atas CU. Okay. Tetapi zinc di sini. Dengan zinc dia tidak bertindak balas. Maknanya logam X ni duduk antara zinc dengan Cu. Boleh? Okey, selesai. Waktu kita nak relate dengan apa dia? Relate dengan siri elektrokimia. So nilai keupayaan elektropiawai sel setengah beberapa logam diberi. So berdasarkan nilai elektropiawai susun atom, okey, atau ion dalam tertib menaik kekuatan ejen peroksidaan dan ejen penurunan. Okey, tak terlibat pun sebenarnya atas tu. Dia buat gapo dak jadual 11.2 tu. So kita itu je. Okey. Sebenarnya ejen ejen peroksidaan ini adalah bahan yang diturun. Ni cikgu rasa tak ada masalah dah. Kita biasa dah jumpa ni kan. Okey. Di negatif. Kalau inok dia negatif, maknanya dia nak lepas elektron. Inok positif maknanya dia nak terima elektron. Bahan peroksidan bahan yang diturunkan maknanya dia apa dia terima elektron. Hok mana paling mudah nak terima elektron? Cu lah. Sebab inok dia lebih positif, maka kita pun letaklah Cu. Tertib menaik ni. Tertib menaik tak? Okey. Ejen penurunan pula adalah bahan yang dioksidakan. Siapa senang untuk dioksidakan kat sini? Hok lebih negatif. Siapa lebih negatif sini? Lebih negatifnya adalah Zn. Nak buat Zn tu plus pun tak apa. Nak buat Zn nak buat Zn saja pun tak apa. Sebab dia kata atom atau ion. Boleh? Jadi ejen penurunan yang paling baik adalah Zn. Sebab nilai inok dia lebih negatif. Jadi kalau dia tertib menaik kekuatan ejen pengoksidaan, maknanya kita ambil ejen penurunan yang paling baik iaitu Zn2+, okay, kemudian diikuti oleh X2+, kemudian diikuti oleh Cu2+. Sebab Cu2+ itu adalah ejen pengoksidaan yang paling baik di sini. Sebab nilai inoknya adalah positif. Positif dia nak terima. Bila terima dia akan diturunkan. Boleh situ. Tu dia punya susunan dia. Susunan mengikut tertib menaik kekuatan ejen pengoksidaan. Okey, boleh. Jadi kalau kita buat Zn ni, ini adalah kita rujuk kepada tertib menaik ni. Ni adalah tertib menaik kekuatan ejen pengoksidaan. Dia boleh buat dalam dua jawapan sini.
Kita boleh susun mengikut tertib menaik kekuatan ejen penurunan. Dia terbalik pula ejen penurunan ni. Boleh? Sebab dia kata dan tu. Jadi jawapan dia boleh dua tu. Apa yang dah maksud cikgu? Kan? Dia boleh buat dua situ sebab dia kata tertib menaik kekuatan ejen peroksidan dan ejen penurunan. Dia tak boleh sentak dua tu. Dia kena salah satu. Jika kita susun Zn2+, S2+ dengan C2+ adalah tertib menaik kekuatan ejen pengoksidaan. Jadi ejen peroksidan yang paling baik adalah Cu2+. Ejen penurunan yang paling baik adalah Zn2+. Okey dah. Boleh situ? Boleh. So kita pergi kepada soalan lagi. Soalan dia kata, seterusnya terangkan mengapa terdapat perbezaan dalam pemerhatian diperolehi dalam rajah jadual 11.2. Apa ada perbezaan tu? Makna supaya cikgu ayat tadi lah ada tindak balas. Kenapa tindak balas? Sebab X lebih elektropositif berbanding Cu. Dia nak tu lah. Cikgu tak tahu skema dia buat ni pelik ni. Terangkan mengapa terdapat perbezaan dalam pemerhatian diperolehi. Salah satu ke kan ni? Okey, kita tak ikut skema dia ni. So, kita nak royak pasang set 1. Okey, katakanlah kita nak kata set 1. So, set 1 follow je cikgu royak ni. Tapi cikgu guna perkataan lebih elektropositif kat sini. Sebenarnya penyesaran logam ni kita tak guna elektropositif. Dia tak guna nilai inok. Nilai inok ni kita guna dalam elektrolisis saja dengan sel kimia. Tapi oleh kerana dia guna sepatutnya kita guna siri elektrokimia lah seperti skema dulu-dulu kita buat kan. Jadi kalau tindak balas penyesaran logam kita guna siri elektrokimia. Bukan guna nilai inok. Tapi kalau kita nak jawab dalam nilai inok pun boleh juga. Boleh juga. Jadi kalau dia kata kat sini Cu tu kita letak X, jadi nilai inok X itu lebih negatif. Jadi dia akan lepas elektron. Boleh. Jadi Cu akan terima elektron. Okay, sebab itu tindak balas berlaku. Jadi kita boleh kata kat sini nilai inok X lebih negatif lah berbanding nilai inot Cu. Okey. Maka atom X bila dia lebih negatif, maka atom X nak royak menderma ataupun melepaskan pun boleh juga. Kita guna melepas pun boleh juga. Melepaskan 2 elektron membentuk ion X2+. Boleh. Elektron ataupun kita kata ion Cu2+ dalam apa? Larutan tu. Dalam larutan CuSO4
menerima 2 elektron membentuk atom Cu. Okey. Itu yang kita nampak sebagai enapan perang. Kalau kena tambah lagi kita boleh kata enapan perang menunjukkan Cu. Oh, boleh faham tak maksud cikgu? Cikgu nak ayat tu macam mana kita nak jawab soalan, terangkan mengapa tu. Boleh? Okey. Lepas tu kita nak jawab untuk set 2 pula. Set 2 ni cikgu tulis kat sini. Set 2 ni. Cikgu tulis atas dia sebab tak ada space. So kita nak terai pasal set 2 pula. Dia kata pemerhatian, tiada perubahan. Kenapa tiada perubahan? So kita nak ayat pasal nilai inuk lah. Nilai inuk. Okay, so inuk. Okay, zin lebih negatif berbanding nilai inuk X. Lebih negatif maknanya dia nak lepas, betul tak? Tapi sini dia bukan dalam keadaan zin. Dia dalam keadaan Zn2+. Kalau Zn2+, dia perlu terima. Betul tak? Jadi kalau sini, kalau kita tengok dari segi nilai inuk, dia nak lepas. Kalau situasi tindak balas, dia perlu terima. Jadi dia tak boleh terima lah. Dia tak boleh terima lah. Jadi bila nilai inuk Z ni lebih negatif berbanding nilai inuk X, so kalau kita nak kata dari segi penyesaran, kita boleh katalah oleh itu X X ni kalau dia nak menyesatkan, dia kena lepas elektron. Zinc kena terima. Tetapi oleh kerana zinc tu inuk dia lebih negatif, dia lebih cenderung untuk lepas, maka dia tak boleh terima, maka X tak boleh menyesatkan zinc lah daripada larutan zinc sulfat. Okey. Selesai. Kita pergi kepada soalan seterusnya. Seorang pelajar telah menjalankan eksperimen untuk mengkaji salah satu faktor yang mempengaruhi elektrolisis. Jadual 11.3 menunjukkan pemerhatian bagi 2 set eksperimen. Kedua-dua eksperimen itu menggunakan elektrod karbon. So, dengan menggunakan elektrolit yang sesuai, sehuraikan satu eksperimen yang dapat dijalankan untuk memperolehi pemerhatian seperti dalam jadual 11.3. Okey, 11.3. Jadi kalau kita tengok kat sini katod, gelembung gas tidak berwarna. Ni. Kuning hijauan ni apa ni? Klorin. Kalau klorin, maka set satu ni faktor kepekatan. Gas katod ni kalau gas tak berwarna H2 dah ni. Tak ada benda lain dah sebab dalam air ada H+. Ni pun H2. Boleh. Jadi kalau kita tengok ada H, ada Cl, maka untuk kita buat elektrolisis ni, kita boleh ambil gapo dia ada Cl. Jadi elektrolit ni,
kita boleh buat ada Cl. Contohnya kita boleh ambil HCl, kita boleh ambil natrium klorida pun boleh juga. Ada Cl. Okey tu. Jadi kita nak royak elektrolisis ni guna sama ada HCl ataupun elektrolisis guna NaCl. Jadi elektrolisis ni simple saja. Kita ada bikar, kita celup elektrod. Oleh kerana kita dah determine dah faktor dia adalah faktor kepekatan. Okey, maka kita sambung kepada bateri. Okey, lepas tu sini misi karbon, sini pun misi karbon. Celuplah kita dalam larutan. Okey, contohnya kita guna apa? Kita guna asid HCl. Okey, contoh. Boleh? Okey, jadi bila kita nak jawab soalan ni, kita pun tengoklah. Kita pun buat mula-mula kita nak gapa, kita tuai. Yang kedua, kita celup. Yang ketiga, kita sambung. Yang keempat, kita gediam. Kita gediam. Yang keempat, kita gediam. Kita rekod dah. Rekod pemerhatian. Yang kelima kita ulang. Okey. Jadi dengan menggunakan elektron light yang sesuai, maka huraikan eksperimen, maka kita pun buat prosedur dia lah. Yang pertama kita buat gapo? Kita tuai. Okey. Kita pun ambil yang pertama ni, yang pertama kita. Tuang larutan HCl, asid hidroklorik. Okey, katakanlah kita ambil noksur dia pekat, kita ambil 1.0 mol per desimeter padu ke dalam bikar. Tuai sebanyak mana? Okey, sehingga separuh penuh. Yang kedua, ni yang kedua. Celup. Okey. Elektrod. Karbon ke dalam bikar. Yang ketiga, buat gapo? Sambung. Kedua-dua elektrod karbon kepada bateri dengan wayar penyambung dan klip buaya. Yang keempat, cikgu buat apa tu? Pemerhatian direkodkan. Yang kelima, ulang. Okey, dengan menggunakan asid HCl 0.00 mol per desimeter padu. Simple je. Jadi, bila kita ingat diagram, kita tulis apa dia kita perlu buat pada diagram tersebut, maka kita pun aturlah ayat kita 1, 1, 1.
Soalan ni mudah sebab dia tidak suruh awak uji hasil. Dia tak suruh awak uji hasil. Kalau dia suruh awak uji hasil, awak kena guna sel elektrolisis. Boleh? Kalau ni dia tak minta awak uji hasil. Dia suruh awak tengok pemerhatian saja. Bolehkah? Okey, kemudian kita pergi kepada soalan seterusnya. Soalan yang kedua. Ya. Ha, 0.0 sorry. 0.001. 0.001 mol per desimeter padu. Boleh? So kita pergi kepada soalan 2. Terangkan mengapa terdapat perbezaan dalam pemerhatian di NO. Pemerhatian di NO. So pemerhatian di NO. Mana NO-nya ni? Kosong lagi klorin. Okey, gas kuning kehijauan. So lagi gas tanpa warna. Apa ada perubahan kat situ? Okey. Jadi soalan dia nak royak kat sini, dia suruh awak terangkan mengapa. Jadi kita pun buatlah jadual. Okey, boleh. Anode set 1. Anode set 2. Set 1, set 2. Kalau kita ambil HCl, ion-ion yang bergerak bebas dalam HCl, kita ada H+, Cl- dengan OH-. So ni akan pergi ke katok. Tak ada masalah sebab dia tak si katok. Anode ni akan pergi ke anode. Boleh? Jadi kalau Cl dipilih, faktor kepekatan. Boleh? Faktor kepekatan. Jadi anode ni kita boleh kata apa dia? Kita boleh kata ion Cl- dipilih untuk dinyahcaskan. Apa? Kerana kepekatannya lebih tinggi berbanding ion OH-. Okey. Jadi kita nak oyak gas tu, gas kuning kehijauan, maka ion Cl- melepaskan elektron membentuk gas klorin. Jadi gas klorin yang kita tengok sebagai kuning kehijauan. Anode dekat set 2 pula, ion OH- lah dipilih untuk dinyahcaskan. Apa? Kerana nilai inoknya, nilai inoknya kurang positif. Okey, boleh? Jadi kalau dia tidak faktor kepekatan, maka faktor dia adalah faktor nilai inok. Bila faktor nilai inok, maka OH- dipilih untuk dinyahcaskan kerana nilai inoknya kurang positif. Jadi, ion OH- melepaskan elektron membentuk, bentuk ke tak? Molekul air dan gas oksigen. Jadi yang kita nampak gelembung gas tidak berwarna, itu adalah gas oksigen. Kalau nak tambah lagi ayat, nak comel, anode di set 1 boleh kata, gas
berwarna kuning kehijauan adalah gas klorin. Manakala di anode di set 2 boleh tambah gelembung gas tu atas tu. Gelembung gas tanpa warna adalah gas oksigen. Jadi nak nampak comel lagi kita punya ayat kita. Apa dia masuk tu?